Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslimin muslimat rahimakumullah. Alaina wa alaikumussalam hijrah. Sa'diyah Junus alaina wa alaikumussalam warahmatullah. Sulina Sulaiman alaina wa alaikumussalam. Kazuya Mahani Rashid, Salina Sarif, Kapsal, alhamdulillah. Alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Cik Maisum, alaina wa alaikumussalam. Khadijah Abdul Rahman, Cikgu Rashid, alaina wa alaikumussalam. Ustazah Asyah, Anita Saleh, alaina wa alaikumussalam. Ghazal Han, Asyati, Sabahan Nur, dan sahlan akhi Abu Safiyah, alaina wa alaikumussalam warahmatullah. Siti Zaleha, Latifah Omar, akhi Saiful Azman, Sunalsih, alaina wa alaikumussalam. Syarifah Abdul Jamil, Luriah Omar, Siti Rabia, Ajah Siti Safurah, alaina wa alaikumussalam. Akhi Kamarudin daripada Pahang, Kuantan. Rohani Abu Bakar, alaina wa alaikumussalam. Bibi Ramli, Siti Rabia, Haji Waqif, alaina wa alaikumussalam warahmatullah. Sarimah, Syamimi, Sofiyatun Yusuf, alaina wa alaikumussalam. Jebat derhaka, Masya Allah. Abang Li, Mahsuri Abdul Rahman, Kak Ana, alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaini, Aminah Harun, dan semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita boleh mulakan. Boleh, no? Baik. Sa'adiah Saleh, alaina wa alaikumussalam. Siti Nur Jamil, Fikirli Helmi, Nuriyati Mak Idris, dan semua sahabat-sahabat yang baru tiba, juga sahabat-sahabat yang masih lagi on the way, ataupun sahabat yang dah pun ada kat dalam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Ya, hari ni berbaju kotak-kotak. Rahayu Baba, Cikgu Ayu, Aini Nasir, dan semua sahabat-sahabat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna bi mutaba'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka ahabba ilaina wa min ahlina wa min anfusina wa minal ma'il baridi 'ala dhama walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Abu Hanis, Muhammad Taufik, dan semua sahabat-sahabat yang lain, alhamdulillah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu sekali lagi kita pada pagi ini. Insya-Allah pagi ini topik kita adalah berkaitan tentang Sirah An-Nabawiyah dengan menggunakan kitab ringkasan Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum yang kami telah pun baca hampir saya kira dalam sekitar 2 tahun, dan kami telah pun sampai pada muka surat yang ke-206, iaitu kisah tentang peperangan Nabi SAW dengan pihak pula dengan puak Bani Quraidah. Dan juga insya-Allah pada hari ini kita akan menceritakan tentang kisah yang berlaku di dalam peristiwa ini pada 3 nama yang besar.
Okey, pada hari ini kita akan menyebut 3 nama yang besar. Yang pertama, puak Bani Quraidah, Yahudi, 1. Yang kedua, kita akan menceritakan tentang salah satu daripada watak di dalam kisah ini, iaitu Abu Lubabah, 2. Dan yang ketiga, insya-Allah kita akan ceritakan juga watak ketiga di dalam kisah ini, iaitu Sa'ad bin Mu'az. 2 sahabat dan satu musuh, iaitu puak Bani Quraidah ataupun orang-orang Yahudi. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Tadi waktu saya mulakan kuliah saya baca satu doa. Okey, doa apa? Doa Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka ahabba ilaina wa min ahlina wa min anfusina wa minal ma'il baridi 'ala dhama. Sahabat-sahabat boleh cari sendiri doa ni. Satu doa yang saya selalu, alam sahlan akhi Cik Man Vespa Manja, masya-Allah, kat darat ke kat tengah laut ke kat mana ni, wallah. Okey, saya kebetulan kadang ada nampak muka-muka sahabat-sahabat yang kadang lama tak tengok, tiba-tiba muncul lah, kita tanya khabar lah. Minta maaf lah sahabat-sahabat yang lain, jangan rasa terganggu pula no. Relax cukup, insya-Allah kita buat secara santai kuliah kita ni. Sahabat-sahabat rahimakumullah, saya suka kalau ditanya pada saya apa doa yang ustaz suka baca. Yang pertama, jawapan doa yang Nabi SAW suka baca, itulah doa yang kita kena suka. Satu, tak apa. Yang kedua, iaitu doa dari segi keinginan untuk kita capai, dan doa itu juga kita jadikan sebagai salah satu doa yang kita selalu doa. Di antara doa yang saya selalu doakan, iaitu doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka ahabba ilaina wa min ahlina wa min anfusina wa minal ma'il baridi 'ala dhama. Doa ni masuk, ya Allah, kami pohon cintamu ya Allah. Sahabat-sahabat, kita perlukan cinta daripada Allah. Allah kasih kat kita, Allah sayang dekat kita. Baik, apa tanda Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayang pada seseorang? Siapa tahu? Apa tanda Allah kasih dan Allah sayang pada seseorang? Okey, ataupun apa tanda Allah nak berikan kepada seseorang itu kebaikan? May yuridillahu bihi khairan ista'malahu fil khair. Siapa yang Allah nak berikan pada diri dia tu kebaikan, Allah nanti gunakan dia pada kebaikan. Sahabat-sahabat, tak nakkah kita Allah jadikan kita ni orang yang sentiasa buat benda yang Allah suka? Sebab Allah suka kat kita. Nanti ada masa nanti kita baca, bila Allah suka dekat seorang, Allah minta Jibril alaihissalam, dipanggil Jibril, disampaikan pada Jibril, mengatakan ya wahai Jibril, aku suka pada Fulan bin si Fulan. Jibril pula pergi kabarkan pada seluruh makhluk, kepada makhluk malaikat yang lain, Allah suka kepada si Fulan bin si Fulan, maka hendaklah kalian semua sukakan kepada orang tersebut. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala suka pada seorang, Allah nakkan kebaikan dalam diri dia. Ista'malahu fil khair, Allah gunakan dia pada perkara-perkara yang baik. Allah jadikan dia senang nak buat baik. Sahabat-sahabat rahimakumullah ni, pagi ni kita yang duduk kat dalam majlis ilmu, bukankah datang daripada kebaikan Allah? Keberkatan pada waktu pagi, Allah kasih, Allah sayang dekat kita, Allah jadikan kita, walaupun kita sibuk pun, kita masih lagi berkesempatan untuk duduk kat dalam majlis yang macam ni. Walaupun mungkin bukan di live secara berdepan, tapi kurang-kurangnya di alam maya. Kita katakan alhamdulillah, ma la tudriku kulluh la tatruku kulluh. Benda yang tak mampu nak dibuat semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi alhamdulillah Allah gunakan kita pada jalan kebaikan. Satu. Baik. Yang kedua, may yuridillahu bihi khairan yusib lahu. Ini semua hadis yang sahih kita baca. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan dalam diri dia ni kebaikan, Allah uji dia. Sebab tu jangan membenci setiap kesukaran, setiap kesusahan tu jangan dibenci kesusahan tersebut. Mana kita tahu barangkali mungkin kesusahan tu Allah sengaja jadikan untuk kita, sebab Allah kasih, sebab Allah sayang, sebab Allah nak kita jadi baik. Allah tahu kita boleh sabar, sebab tu Allah uji kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah,
Baik, may yuridillahu bihi khairan yusiblah. Siapa yang Allah nakkan dalam diri dia tu kebaikan, Allah uji diri dia. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Sebab tu kisah, bila kita baca kisah sirah ni, kita akan dapat lihat susah. Kesemua kehidupan para sahabat ni dilingkungi dengan kesusahan. Dilingkungi dengan kesulitan, kesusahan, peperangan, pengorbanan, kesusahan, semua segala benda. Tapi tahu ke tidak, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah kasih pada mereka, Allah redha pada mereka, dalam keadaan mereka juga redha pada Allah. Sahabat-sahabat, susah tapi tak rasa susah, sakit tapi tak rasa sakit. Mereka tak kaya, mereka tak ada apa-apa pun dalam bab dunia ini, tetapi Allah jadikan pada mereka masya-Allah. Dan inilah jil, satu generasi yang hebat, generasi para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dia itu orang-orang golongan yang terawal daripada kita di kalangan puak muhajirin dan juga ansar. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Sebab tu saya ulang balik tadi, bila kalau siapa tanya doa apa yang saya suka baca, saya suka baca satu doa ni, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, kami pohon kasih padamu. Allahumma inni as'aluka hubbak, kami pohon kasihmu ya Allah. Kasihmu ni sebagaimana Abu Hurairah, dia pernah pergi jumpa Nabi SAW. Dia minta, ya Rasulullah, tolong doakan Allah kasih pada aku. Baik, kita nakkan yang pertama, Allah kasih kat kita. Bila Allah kasih, Allah sentiasa mudahkan kita untuk nak buat baik. Bila Allah kasih, Allah uji kita, tapi kita redha dengan ujian, kita dapat bersabar dengan ujian yang menimpa kita. Itu sebab Allah kasih dekat kita, sahabat-sahabat rahimakumullah. Sama balik doa tu. Wa hubban man yuhibbuk. Ya Allah, pohonlah kami ni rasa kasih, rasa cinta pada orang-orang yang mencintai Engkau. Okey, rangkap kedua doa tadi. Yang pertama, ya Allah, jadikan Engkau kasih pada kami. Kami pohon kasih-Mu ya Allah kepada kami. Satu. Yang kedua, ya Allah, campakkan, jadikan kami wa as'aluka hubban man yuhibbuk. Jadikan kami ni ya Allah, cintakan pada orang-orang yang mencintai Engkau. Sahabat-sahabat, kita nak rasa kasih, nak rasa suka pada orang yang Allah suka. Takut kita ni tersalah suka dekat orang ni, tersalah kasih dekat orang, tersalah sayang dekat orang yang Allah benci, orang yang Allah murka. Kita nak kasih, kita nak sayang, kita nak suka pada orang yang Allah kasih dan orang yang Allah suka, orang yang Allah sayang. Siapa mereka ni kalau bukan generasi yang pertama, para sahabat? Para sahabat lah yang kita nak. Kita nak ni, kita ni sentiasa kasih dekat para sahabat. Siapa lagi yang kita nak ikut selain daripada Nabi SAW, selain daripada generasi para sahabat? Generasi yang amat hebat, luar biasa kehebatan mereka. Sehingga pernah diungkapkan oleh Abu Sufyan ketika di dalam peperangan Badar, ketika dia melihat di dalam peperangan Uhud. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, berapa peperangan yang dia lawan Nabi SAW dan para sahabat. Ketika mana dia melihat luar biasanya sanggup tinggalkan harta benda daripada Mekah, tinggalkan kaum kerabat, keluar daripada Mekah sehelai sepinggang, pergi ke Madinah. Dalam keadaan mereka berada dalam keadaan kesusahan yang amat dahsyat. Bahkan mereka boleh buat lagi, bantu lagi Nabi SAW, susahkan diri mereka. Akhirnya kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok seseorang yang kasihkan akan seseorang ni selain daripada sahabat-sahabat Muhammad yang kasihkan pada Muhammad. Dia kata, aku tak pernah jumpa ada orang yang sayang dekat seseorang macam sahabat-sahabat Muhammad sayang dekat Muhammad. Aku tak pernah jumpa orang yang cinta, orang yang kasih dekat seseorang ni macam sahabat-sahabat Muhammad ni, dia kasih pada Muhammad. Kasih macam mana tuan-tuan? Ni, tangan kanan putih. Ingat lagi tak kita cerita dalam peperangan Uhud? Apa seorang sahabat buat tu? Tangan kanan dia putus. Dengan tangan kanan dia yang putus, dia pegang dengan tangan kiri bendera. Tangan kiri pula putus. Maka dia selitkan bendera tadi kat celah leher dia pada waktu tersebut. Dahsyatnya, luar biasanya, kita katakan pengorbanan mereka. Ketika tangan putus, apa kata mereka? Wa fi sabilillahi ayyatuhal yad. Demi jalan Allah, wahai tangan kanan aku. Tangan putus.
Tak pelik pun bila Allah gantikan kepada mereka syurga. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Ya, sebagaimana Nusaibah binti Ka'ab. Dan semua sahabat-sahabat yang hebat-hebat, Masya Allah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Makcik Nas, Abu Sufyah dan semua sahabat yang lain, Saliza Umar. Maka mereka inilah yang kita nak supaya kita rasa kasih, kita cinta, kita jadikan nama-nama mereka ni diingati di kepala kita. Kita kasih pada mereka di atas pengorbanan yang mereka buat. Maka insya-Allah pada pagi ni kita akan cerita 3 topik, 3 perkara, iaitu puak Bani Quraidah, Abu Lubabah, seorang sahabat yang hebat, dan yang ketiganya adalah Sa'ad bin Mu'az. 2 sahabat yang hebat dan iaitu satu puak yang amat bencinya mereka kepada Islam. Insya-Allah kita akan bacakan. Baik. Setelah Nabi SAW pulang daripada peperangan Khandaq. Khandaq dah selesai. Nabi SAW balik ke rumah. Ingat lagi tak ending perang Khandaq tu macam mana? Okey, Ustaz, doa tadi dah habis ke? Tak habis. Ada lagi rangkap dia tapi saya stop separuh je lah. Saya stop separuh. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka ahabba ilaina wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il barid 'ala dhama. InsyaAllah nanti topik doa ke ataupun waktu yang lain kita akan terangkan. Kita baca dulu, nanti kita terangkan di waktu-waktu yang lain. Tapi saya ambil 2 rangkap saja doa tu sebab nak kaitkan dengan topik kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat, ingat tak ketika kita cerita pasal perang Khandaq hari tu, ending perang Khandaq kan kita ceritakan bagaimana puak-puak musuh telah berpecah. Puak musuh telah berpecah. Tapi sebelum itu apa berlaku? Iaitu bila mana puak musyrikin, mereka merasakan mereka dah tak boleh dah nak lawan orang Islam walaupun jumlah mereka 10,000 pada waktu tu. Apa mereka buat? Dan 6,000 daripada 2 puak kan, Ahzab, kumpulan yang ramai, mereka hantar utusan pergi hasut puak Bani Quraidah supaya bagi sokongan kepada puak musyrikin, puak musuh Islam untuk lawan Nabi SAW. Mulanya puak Bani Quraidah tak setuju, tapi akhirnya mereka bersetuju untuk bantu musuh serang Nabi, sedangkan mereka dah pun sign MOU. Mereka dah berjanji dah dengan Nabi SAW bila diberikan pada mereka hak kependudukan, hak kerakyatan. Kamu boleh tinggal kat dalam bumi Madinah ini dengan syarat buat apa yang kami buat, iaitu patuh pada perintah-perintah kami, jangan melawan kami. Kalau sekiranya kami berperang dengan musuh kami, kamu hendaklah berada bersama-sama dengan kami. Kemudian hendaklah mereka membayar jizyah, cukai, kerana mereka dilindungi oleh kerajaan Islam Madinah pada waktu tersebut. Apa yang berlaku pada waktu itu? Mereka khianat. Apa yang mereka khianatkan? Mereka kutuk Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kutuk Nabi, hukumannya apa? Mereka cerca Nabi. Apa hukumannya? Kalau bukan hukuman yang setimpal, iaitu dibunuh mereka. Bukan sekadar mereka kutuk, mereka cerca. Bahkan mereka juga telah membunuh orang Islam. Mereka juga telah bersekongkol dengan musyrikin ketika peperangan Khandaq pada waktu tersebut. Baik, jadi perbuatan yang mereka buat tu belot dan jahat, khianat, dan itulah sikap dan sifat yang ada pada orang Yahudi pada waktu tersebut sampailah ke hari ini. Siapa berlaku? Sebab tu Allah kata la ta'lunna 'uluwan kabir, la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Itu cerita pasal orang Yahudi. Apa berlaku? Nabi SAW marahlah. Dia orang ni khianat pada kita. Sahabat-sahabat, bagaimana apa perasaan kita kalau orang yang tinggal bangsa yang sama ataupun orang yang diberikan kerakyatan kepada dia, diberikan pelbagai kelebihan pada dia, tiba-tiba dia khianat pada orang yang memberikan kebaikan pada dia, melainkan tidak ada satu pun hukuman yang paling terbaik, maka hukumannya adalah diusir ataupun dibunuh pada waktu tersebut. Baik, kerana mereka akan menjadi musuh di dalam negara yang mereka diami. Mereka akan menjadi melakukan kejahatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi SAW tengah mandi, Nabi dah balik dari perang Khandaq. Waktu Nabi SAW tengah duk mandi di rumah Ummu Salamah. Rumah Ummu Salamah dengan rumah Aisyah tu tak jauh berdekatan dengan Masjid An-Nabawi. Ummu Salamah ni isteri kepada Abu Salamah. Salah seorang perempuan yang berhijrah seorang diri
Okey, seorang perempuan yang berhijrah seorang diri selepas dia dipisahkan daripada suami dia. Seorang perempuan yang hebat. Ketika berada di Madinah, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku ditimpa musibah, apakah doa yang aku boleh baca?" Nabi SAW sebutkan pada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, sekiranya engkau diuji dengan apa-apa musibah, bacalah doa, Allahumma jurni fi musibati wa khlifni khairan minha." Ya Allah, berikan ganjaran pahala pada setiap musibah yang telah menimpa aku dan ganti balik yang lebih baik daripadanya. Sehinggalah ketika mana suami dia telah meninggal dunia, akhirnya Nabi SAW datang pinang dia. Walaupun dia tolak, dia kata, "Ya Rasulullah, carilah perempuan yang lain." Kata Nabi SAW, "Wahai Ummu Salamah, bukankah aku lebih baik daripada suamimu?" Dan itulah jawapan bagi doa yang engkau telah bacakan. Siapa dia? Ummu Salamah. Baik. Apa cerita Ummu Salamah? Ketika selepas daripada perang Khandaq, Nabi SAW balik. Nabi tengah duk mandi di rumah Ummu Salamah, datang Jibril alaihissalam. Jibril datang dan berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, sekarang juga bergerak, move. Pergi ke mana? Pergi ke perkampungan Bani Quraidah." Baik. Siapa yang suruh? Allah suruh. Maknanya bukan tindakan daripada Nabi SAW. Allah perintahkan, "Wahai Muhammad, jangan berhenti. Sekarang juga bersegera pergi ke perkampungan Bani Quraidah." Baik. Dan kata Jibril, "Wahai Muhammad, aku akan berada di hadapanmu, akan ku goncang." Jibril berjanji untuk nak goncang benteng mereka dan akan dimasukkan di dalam hati mereka perasaan gerun dan takut. Ini jaminan daripada Jibril. Jibril datang, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, "Muhammad, cepat bergerak sekarang juga pergi ke perkampungan Bani Quraidah, ajar mereka. Dan aku akan jadikan mereka gerun kepada engkau dan aku akan goncangkan benteng-benteng mereka pada waktu tersebut dengan bantuan Jibril alaihissalam." Baik, kemudian bersama dengan selepas daripada tu Nabi SAW pun menyuruh orang-orang yang sahabat-sahabat ni semua datang berkumpul dan bergerak pergi ke perkampungan Bani Quraidah pada waktu tersebut, dan perintah pada waktu itu supaya jangan solat melainkan setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Yang tu nanti kita cerita di last nanti, kesimpulan daripada kisah ini dalam bab solat solat jamak yang berlaku ketika peristiwa ni. Baik. Diperintahkan siapa pada waktu tersebut jaga Madinah? Diperintahkan Abdullah bin Ummi Maktum. Bendera diberikan kepada Ali bin Abi Talib untuk memimpin tentera, dan dia berjalan terlebih dahulu bersama rombongannya pergi ke perkampungan Bani Quraidah. Sampai kepada benteng mereka pada waktu tersebut, maka apa berlaku? Sebab tu saya tak nak nanti ada orang, sebab saya pernah mengajar di satu tempat, bila kita cerita tentang apa yang kita buat terhadap orang Yahudi, ada yang kata, "Ustaz, kenapa nampak macam ganasnya Islam ni? Kenapa dibunuhnya orang Yahudi tersebut? Dia pun manusia juga, tak ada ke sifat belas kasihan terhadap orang Yahudi?" Ya, ada yang bertanya soalan yang macam tu. So kita nak cerita balik apa yang berlaku waktu mula-mula Ali radhiyallahu an sampai dekat perkampungan Bani Quraidah. Sampai saja dekat perkampungan tersebut, apa yang dia dengar? Maka Ali radhiyallahu an mendengar suara-suara ejekan dan makian kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat, sanggup ke mendengar orang memaki Nabi SAW? Tak sanggup kita. Sanggup ke kita mendengar nama Nabi SAW diejek? Dan itulah yang berlaku. Puak-puak Yahudi mengejek Nabi SAW dengan pelbagai ejekan. Maka pada waktu tersebut mereka dah sampai. Tunggu Nabi SAW sampai. Kemudian Nabi SAW pergi di tengah-tengah golongan Muhajirin dan Ansar sampai tiba kat salah satu mata air, satu tempat pergi namanya Bir Anna. Bir Anna ni, maka mereka melakukan solat sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW. Sebahagian sahabat telah pun mengerjakan solat di dalam perjalanan tadi. Baik, kemudian apa berlaku? Bermulalah episodnya. Allah campakkan perasaan gerun, perasaan takut kat dalam hati puak-puak Yahudi ni.
Sampai kan pada waktu tersebut mereka berjaga-jaga, setiap orang ni duduk dekat benteng-benteng ni, semua pekat duduk kat benteng, takut benteng mereka ni akan diceroboh. Sahabat-sahabat tahu ke tidak bagaimana orang-orang Yahudi ni, di antara salah satu sifat orang Yahudi adalah puak yang paling penakut, sehingga mereka tidak akan buat kawasan kampung mereka, tempat tinggal mereka, melainkan dia akan buat benteng. Kat situ pun dah menunjukkan ada something wrong berkaitan tentang mereka ni daripada zaman dahulu. Kesemua mereka akan tinggal di dalam kawasan benteng, dalam kawasan kota. Daripada zaman dahulu sampai ke zaman hari ni. Zaman dulu sampai ke zaman hari ni. Kalau sahabat-sahabat rajin perhati, di Palestin pada waktu sekarang ni, kat mana lagi tempat? Okey, bahkan di tempat-tempat yang lain kita dapati mereka adalah golongan yang tinggal di Khaybar. Mereka tinggal juga di dalam kawasan yang berbenteng. Okey, Bani Nadir benteng juga. Okey, Bani Mustalik, semua mereka tinggal dalam kawasan yang dipunyai dengan ada satu benteng, dan mereka gunakan benteng tadi untuk selamatkan diri mereka sekiranya berlaku sesuatu. Baik, maka Allah susupkan rasa takut mereka. Akhirnya mereka berjaga-jaga di benteng dan tak berani nak buat apa-apa pun. Maka orang Islam pada waktu tersebut kepung mereka dengan ketat. Okey, mengepung mereka dengan kepungan yang amat ketat, sehingga tak ada seorang pun boleh terkeluar daripada kepungan tu tadi. Baik, kemudian setelah pengepungan berjalan dalam tempoh masa yang lama, maka mereka dah tak tahan sangat dah, mereka dah takut, mereka minta nak deal. Okey, hantarlah kalau ada tawaran yang boleh kami fikirkan, berikanlah pada kami tawaran, kok kita boleh deal balik, buat balik perjanjian yang baru, atau macam mana. Kerana mereka rasa mereka tak guna lagi dah, mereka lawan pun, maka pasti mereka akan dibunuh pada waktu tersebut. Baik, apa berlaku? Kaum ni, Nabi SAW ketika waktu tersebut menolak tawaran tu tadi. Permulaannya Nabi tak nak. Okey, mereka tak nak. Bahkan pada waktu yang sama mereka enggan. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada mereka, siapa yang mereka nak untuk dijadikan sebagai utusan untuk nak bincang ni. Dan nak bincang, okey, kamu nak siapa dia ni? Kami nak hantar orang masuk ke dalam. Ni tengah deal ni, dalam ketika saat-saat nak berlaku peperangan. Okey, pada waktu tu pakat deal. Akhirnya kata puak-puak Yahudi, kirimkan kepada kami Abu Lubabah. Kirimkan pada kami Abu Lubabah untuk bertemu dengan kami. Kami akan berbincang pada waktu tersebut bersama-sama dengan Abu Lubabah. Kat sinilah ceritanya Abu Lubabah. Okey, so kita cerita balik kisah ini, iaitu Nabi SAW nak pergi menyerang puak mana? Iaitu puak Bani Quraidah, di atas kejahatan yang mereka lakukan, belot. Okey, belot, cerca, maki hamun Nabi SAW, melawan Nabi SAW. Ketika sampai, maka dikepungnya orang Yahudi. Okey, dikepung orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi meminta supaya mereka nak berbincang, dan hantarkan pada kami, iaitu orang-orang. Maka ditanya, siapa yang kamu nak? Maka mereka telah meminta Abu Lubabah pada waktu tersebut untuk pergi bertemu dengan puak Yahudi Bani Quraidah pada waktu tersebut. Baik, siapa Abu Lubabah? Kat sini datangnya ni. Siapakah dia Abu Lubabah? Siapa dia Abu Lubabah? Abu Lubabah ni termasuk di antara seorang Muslim yang membela, yang masuk berperang di dalam peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Dia di antara salah seorang pahlawan Islam. Ni Abu Lubabah ni bukan calon-calon orang. Bahkan dia pernah mempersembahkan diri dia, jiwa dia, harta benda dia untuk menegakkan kebenaran. Dia bukan orang yang baru, bahkan dia orang lama di dalam Islam. Tapi dia dilahirkan di Yathrib, iaitu dilahirkan di Madinah. Okey, kemudian pada waktu yang sama dia mempunyai seorang yang hebat, digeruni bahkan juga dihormati ketika di Madinah. Okey, Abu Lubabah ni di antara salah seorang sahabat yang amat dihormati sebelum Islam dan selepas daripada keislaman dia. Ada dua nama yang hebat di Madinah. Okey, yang pertama adalah Abu Lubabah, yang kedua Sa'ad bin Mu'az, yang insya-Allah kita akan ceritakan juga sebentar lagi. Baik, apa berlaku pada dia ni? Abu Lubabah ni termasuk di antara
orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang termasuk dalam ayat Quran, iaitu surah Al-Hasyr ayat 9. Okey, surah Al-Hasyr cerita berkaitan tentang orang Yahudi juga. Maka dia termasuk di dalam ayat tersebut. Saya ringkaskan ayat yang berbunyi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menempatkan kota Madinah dan telah beriman puak Ansar sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka puak Ansar ini amat mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin. Dan inilah cerita ayat ini menceritakan tentang Abu Lubabah dengan para sahabat yang lain. Mereka kasihnya mereka ni kepada orang Muhajirin, kasih yang sungguh-sungguh, sehingga mereka sanggup susah semata-mata nak senangkan golongan Muhajirin yang datang daripada Mekah. Okey, baik. So, Allah ceritakan kisah ini di dalam surah Al-Hasyr ayat 9, termasuk nama Abu Lubabah di dalam ayat tersebut. Walaupun tidak disebutkan secara khusus, tapi cerita dalam ayat tu menceritakan tentang kisah Abu Lubabah juga. Baik, isteri dia nama Khansa. Isteri dia nama Khansa bin Khandam Al-Ansariyah daripada golongan Aus. Okey, isteri dia pun orang Madinah. Baik, akhirnya mereka dapat anak perempuan. Maka anak perempuannya dinamakan dengan nama Lubabah. Anak perempuannya dinamakan Lubabah. Maka daripada situlah dia dipanggil Abu Lubabah dan Ummu Lubabah. Baik, apa cerita dia? Maka dia ni termasuk di antara orang yang pertama masuk Islam. Sahabat-sahabat, dia di antara orang yang terawal, bahkan qil dikatakan orang pertama daripada Madinah yang masuk Islam. Ni yang kata orang yang hebat ni, Masya Allah. Orang yang hebat, dia orang yang pertama masuk Islam di Madinah. Okey, Abu Lubabah ni. Baik, diceritakan lagi pula bagaimana kisah dia masuk Islam ni, iaitu ketika mereka bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Kan Mus'ab bin Umair dihantar oleh Nabi SAW ke Madinah. Bahkan dialah di antara salah seorang sahabat yang berbai'ah dengan Nabi SAW dalam bai'ah Aqabah yang kedua. Dia di antara sahabat yang berbai'ah dengan Nabi SAW pada bai'ah Aqabah yang kedua. Baik, setelah itu maka dia pun masuk Islam. Dia jadi seorang Muslim yang hebat, Muslim yang kuat, bahkan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, mencintai Allah dan Rasul dengan cinta yang sungguh-sungguh. Sampailah ketika Perang Badar. Okey, ketika Perang Badar tahun kedua Hijriah, pada waktu tersebut berlakulah satu peperangan. Nama peperangan tu Peperangan Badar. Abu Lubabah ni dah siapkan dah diri ni nak tunjukkan bukti dia kasih dan sayang kepada Allah dan Rasul. Maka dia pun dah siapkan diri untuk nak keluar berperang bersama-sama dengan Nabi SAW dalam Peperangan Badar. Tapi apa berlaku? Ketika waktu tersebut Nabi SAW tidak mengizinkan Abu Lubabah keluar berperang bersama dengan Nabi SAW. Apa yang Nabi berikan pada dia? Nabi SAW amanahkan beliau untuk menjadi penjaga kota Madinah. Untuk pengetahuan para sahabat, penjaga kota Madinah ini dijoloki kepada dua orang sahabat yang terkenal dengan panggilan penjaga kota Madinah. Siapakah kedua mereka? Siapa sahabat yang boleh jawab? Okey. Ada soalan, iaitu ada dua orang sahabat yang digelar mereka dengan penjaga kota Madinah. Siapakah kedua mereka tersebut? Okey, siapakah kedua mereka itu yang digelar sebagai penjaga kota Madinah? Siapa nak jawab? Dua orang sahabat yang hebat. Mereka ini menjadi penjaga kota Madinah. Siapakah penjaga kota Madinah? Dua orang sahabat yang disebutkan, yang saya sebutkan tu tadi. Siapa sempat tangkap ke? Saya sebut dah seorang. Ada lelaki, baki lagi seorang. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Ada? Barakallahu fikum. Okey, siapa yang nak jawab? Dipersilakan. Masa berjalan. Tengok siapa jawab betul, kita bagi hadiah. Okey, Abu Lubabah dan seorang lelaki buta. Hampir betul. Abu Maktum. Okey, sedikit ada pembetulan. Okey, baik. Abu Lubabah dan Abi Maktum. Okey, Ibnu Maktum.
Okey, Abdullah Ummi Maktum. Ya, okey, Abu Lubabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Okey, Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Abdullah Ibnu Ummi Maktum iaitu seorang yang bermata buta. Seorang yang OKU. Mereka berdua lah yang menjadi penjaga kota Madinah pada kebiasaan. Bahkan ketika peperangan Badar, maka diperintahkan Abu Lubabah pada waktu tersebut menjadi penjaga kota Madinah. So dia menguruskan kota Madinah pada waktu tersebut dan dia mempersiapkan bekalan-bekalan kepada orang-orang sahabat-sahabat yang nak keluar pergi di dalam peperangan Badar. So dia sedih lah waktu tu dia tak boleh pergi perang. Walaupun dia tak boleh pergi berperang, tetapi pahala dia yang menjaga kota Madinah mempunyai pahala yang amat besar pada waktu tersebut. Baik, apa berlaku? Nabi tak izinkan dia keluar pergi berperang, maka tak apalah. Tak ada masalah. Dan sampailah ketika mana pada peristiwa peperangan Bani Quraidah ni, apa berlaku ketika peperangan Bani Quraidah, maka Bani Quraidah minta hantarkan pada kami Abu Lubabah, kami nak deal dengan Abu Lubabah. Kita ringkaskan cerita. Kami tak nak deal dengan orang yang lain, kami nak deal dengan Abu Lubabah. Sebab mereka kenal Abu Lubabah ni seorang lelaki yang amat lembut perwatakan dia. Orang yang amat baik budi pekertinya. Orang yang amat diplomasi. So mereka nak gunakan kebaikan yang ada pada Abu Lubabah ini supaya dapat sekurang-kurangnya mereka terselamat daripada sebarang hukuman yang bakal dijatuhkan kepada mereka waktu tersebut. Sebab tu mereka nakkan Abu Lubabah ni. Kerana Abu Lubabah ni, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, bahkan dia sanggup lebihkan puak muhajirin berbanding diri dia. Maknanya orang yang tidak mementingkan diri. Akhirnya puak Yahudi minta, Bani Quraidah minta diutuskan Abu Lubabah pada waktu tersebut. Abu Lubabah pun pergi. Okey. Maka dikirimkan Abu Lubabah bin Munzir, dikirimkan kepada puak Bani Quraidah pada waktu tersebut. Apa berlaku? Pada ketika waktu itu dah 25 malam dah puak Bani Quraidah tu telah dikepung. Bani Quraidah telah dikepung selama 25 malam. Boleh bayangkan tengok bagaimana ketakutan orang-orang Bani Quraidah, orang Yahudi pada waktu tersebut setelah 25 malam. Tujuannya Allah nak takutkan, nak gerunkan mereka. Dan akhirnya mereka meminta, hantarkan pada kami seorang, bolehlah hantar seorang kat kami nak deal. Dihantarlah, diminta Abu Lubabah, dihantar Abu Lubabah pada waktu tersebut. Baik, maka pada waktu itu mereka minta pandangan. Asalnya Nabi SAW tanya para sahabat. Nabi tanya para sahabat, siapa yang kita nak? Siapa yang kamu nak jadikan sebagai orang yang kita akan utuskan untuk berbincang dengan puak-puak Bani Quraidah ni? Sahabat-sahabat minta Sa'ad bin Mu'az. Tapi puak Bani Quraidah meminta Abu Lubabah. Akhirnya diberikan izinnya. Maka Abu Lubabah pun dihantar pergi bertemu dengan puak Bani Quraidah. Ketika Abu Lubabah sampai di perkampungan Bani Quraidah tu, apa berlaku pada waktu tersebut? Waktu puak-puak Yahudi, anak-anak, perempuan, isteri semua tengok Abu Lubabah ni, maka mereka menangis, meraung-raung, minta belas kasihan. Orang Yahudi ni buat berlakon memang cukup pandai. Mereka menangis, meraung-raung, minta belas kasihan, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Abu Lubabah ni seorang yang lembut hati, dia teramat kesian, dia teramat orang yang amat, ialah jiwa yang lembut ni. Apa berlaku pada dia? Maka dia rasa belas kasihan, rasa hibah pula tengok Allah kesiannya, tengok budak-budak kecil-kecil, perempuan-perempuan semua. Akhir sekali, dia ni kan jenis orang yang pemaaf. Akhirnya dia pun terpengaruh sedikit, hatinya jadi tercair dan terpengaruh. Sehinggalah orang-orang Bani Quraidah bertanya kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, apakah pendapat engkau? Apakah kami akan tunduk kepada Sa'ad bin Mu'az? Kami nak tunduk kepada Sa'ad bin Mu'az. Iaitu Sa'ad bin Mu'az ni memang cerita iaitu dibunuh. Kalian akan dibunuh. Kami nak kena tunduk kepada Sa'ad bin Mu'az. Baik. Kami nak kena tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kami nak kena tunduk kepada waktu tersebut. Maka kata Abu Lubabah, ya, kamu mesti patuh dan taat. Okey, apa dia maksud kena tunduk tu? Kalian akan diperangi dan kalian akan dibunuh. Dan cumanya asalnya
dia tidak dibenarkan pun nak menyebut kepada mereka. Dia hanya ditugaskan untuk deal sahaja. Tetapi apa yang Abu Lubabah buat? Bila ditanya kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu? Apakah kami akan tunduk kepada keputusan Sa'ad bin Mu'az? Maka pada waktu tersebut sepatutnya dia tidak boleh menceritakan apa-apa pun. Kerana dia hanyalah utusan untuk mendengar apa yang disebutkan oleh mereka. Maka pada waktu itu dia menunjukkan isyarat dengan mengatakan isyarat mati. Kalian akan mati. So, bila sebut perkataan macam tu, maknanya dia telah terlebih cepat pergi kabarkan, pergi cerita. Sedangkan benda tu tak perlu pun nak diceritakan. Tapi dia telah cerita. Patutnya dia tak perlu cerita pun apa hukuman yang akan diberikan kepada mereka pada waktu tersebut. Tapi disebabkan oleh kerana dia telah cerita, maka dia rasa bersalah yang teramat. Dia rasa bersalah kerana dia telah, iaitu telah melebihi daripada Nabi SAW, mendahului daripada Nabi SAW. Maka pada waktu tu, bila ditanya, wahai Abu Lubabah, adakah kami nak kena tunduk dekat Muhammad ni, kami nak kena tunduk kat Sa'ad bin Mu'az ni, maka akhirnya dia memberikan isyarat, mati kalian. Sepatutnya dia tak perlu pun untuk nak berikan isyarat tersebut. Baik, kerana dia tak layak pun. Yang patut, yang siapa yang paling layak adalah Nabi SAW. Okay, so apa berlaku pada waktu tu? Abu Lubabah pun sedar dia telah melakukan satu kesalahan, dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia tak pergi jumpa Nabi. Terus dia keluar daripada perkampungan Bani Quraidah tu, dia lari balik ke Madinah. Kenapa balik macam tu? Kerana rasa bersalah yang teramat sangat. Sahabat-sahabat boleh bayangkan, tengok. Kita bila kita buat satu kesalahan dosa, kita rasa berdosa sangat. Waktu tu tak nak jumpa siapa-siapa lagi dah. Kita rasa menyesal, ya Allah, hinanya aku, ya Allah, jahatnya aku. Dan begitulah perasaan Abu Lubabah pada waktu tersebut. Dia tak jumpa Nabi SAW. Dia terus pulang balik pergi ke Madinah. Sampai kat Madinah, apa dia buat? Disebabkan rasa bersalah yang teramat, dia telah ikatkan diri dia pada tiang masjid. Satu tiang. Tiang ini dinamakan, okey, kalau siapa pergi ke Madinah, ikut mana-mana trip umrah ataupun haji, pergi tanya mutawif. Pergi tanya mutawif, Ustaz, kami nak tanya kat mana tempat tiang Abu Lubabah. Di dalam Masjid Nabawi ada tiang Abu Lubabah. Kalau siapa ikut saya nanti, insya-Allah kita ceritakan, kita tunjukkan kat mana tiang Abu Lubabah. Dalam Raudhah tu, dalam Raudhatul Rasul, Masjid An-Nabawi, ada satu tiang. Tiang itu dinamakan tiang Abu Lubabah. Tiang tu dinamakan tiang Abu Lubabah. Dan tiang Abu Lubabah itu juga dikenali dengan panggilan tiang Aisyah. Okey. Tiang Abu Lubabah itu juga dikenali dengan tiang Aisyah. Kenapa dipanggil dengan tiang Aisyah? Kerana Aisyah radhiyallahu anha lah yang telah tunjukkan kepada sahabat yang lain, kepada orang yang lain, tiang Abu Lubabah itu, maka dipanggil juga tiang itu dengan panggilan tiang Aisyah. Baik, tiang itu juga dipanggil dengan panggilan tiang undi. Sehingga kalau siapa baca dalam Majmu' Az-Zawaid, ditulis dalam kitab Majmu' Zawaid, kalau di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dahulu, mereka berebut-rebut nak duduk dekat tempat tersebut kerana nak mengambil keberkatan, iaitu penerimaan taubat Allah terhadap Abu Lubabah, sehingga mereka berebut nak dapatkan tempat tiang itu untuk berada dan nak bertaubat kepada Allah. Sehingga kan akhirnya tiang itu dinamakan tiang undian. Siapa nak duduk kat situ, mereka terpaksa untuk undi. Mereka terpaksa untuk undi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, so ada 3 nama tiang tu. Tiang Abu Lubabah, tiang Aisyah dan tiang undi. Apa sebab? Disebabkan Istuwanatu Aisyah, betul. Okey, kalau siapa masuk kat dalam Masjid Nabawi, pergi cari Istuwanatu Aisyah, kita akan jumpa tiang Aisyah. Tiang Aisyah itulah tiang Abu Lubabah. Okey, tiang Abu Lubabah boleh cari kat dalam Masjid An-Nabawi. Siapa-siapa yang pergi, kalau diizinkan Allah, dapat masuk kat dalam Raudhah. Baik, apa cerita dia? Dia balik, kemudian dia ikatkan diri dia tu pada salah satu tiang masjid. Dia ikat dekat tiang masjid tu dan dia telah bersumpah. Dia kata, aku tidak akan makan dan tidak akan minum. Aku tidak akan makan dan minum sehinggalah mati, sehinggalah Allah terima taubat, sehingga Allah mengampuni aku pada waktu tersebut.
Dia ikat. Dikatakan dia ikat di sana selama 7 hari, diikatkan diri dia pada tiang itu. Ketika mana nak sampai waktu solat, apa dia buat? Maka pada waktu itu, maka dia minta anaknya untuk buka rantai yang dia ikat tu. Kemudian selesai daripada solat, diikatkan kembali di tiang tersebut selama 7 hari. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Setelah Nabi SAW selesai pengepungan Bani Quraidah, Nabi SAW pun balik. Nabi nak pergi jumpa. Pada waktu tu Nabi kata, kalaulah dia datang jumpa aku, kalau dia datang jumpa aku selepas dia pergi ke perkampungan Bani Quraidah, aku akan minta Allah ampunkan dosa dia. Tetapi disebabkan oleh kerana dia telah terlanjur. Okey. Kalau dia dah kerana dia telah terlanjur, maka kita tunggu hukuman datang daripada Allah, pengampunan yang datang daripada Allah. Bahkan Abu Lubabah pun kerana dia terasa amat menyesal, dia nak Allah turunkan ayat menceritakan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat dia pada waktu tersebut. Sebab tu 7 hari dia telah ikatkan diri dia kat dalam tiang tersebut. Maka setelah selesai pada waktu itu, orang-orang Yahudi semua telah dijatuhkan hukuman. Apa berlaku kepada Abu Lubabah ni? Abu Lubabah ni saat ketika mana Nabi SAW, okey, ketika Nabi SAW dah kembali dah ke Madinah pada waktu itu. Pada waktu itu tiba-tiba ketika Nabi SAW berada di dalam rumah Ummu Salamah. Waktu Nabi duduk kat dalam rumah Ummu Salamah, dan kata Nabi SAW pada waktu tersebut, okey, apa kata dia? Wahai, kata Nabi SAW senyum. Nabi senyum, Nabi seronok. Ditanya oleh Ummu Salamah, okey, apa dia? Kenapa engkau senyum ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah telah menerima taubat Abu Lubabah pada waktu tersebut. Okey, Allah telah menerima taubat Abu Lubabah. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak sampaikan kabar gembira ini? Maka Nabi kata, kalau sekiranya engkau nak. Maka Ummu Salamah panggil dengan suara yang kuat, abshir ya Abu Lubabah, sampaikan kabar gembira, berseronoklah wahai Abu Lubabah, sesungguhnya taubat engkau telah pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ramai-ramai sahabat ni nak buka ikatan dia. Dia tetap tak nak buka, dia nak Nabi SAW yang bukakan ikatan tersebut. Akhirnya Nabi SAW datang dan membuka ikatan dia, muka ikatan tersebut. Maka terlepaslah dia dan taubat dia telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Iaitu Abu Lubabah pada waktu tersebut. Baik, maka apa berlaku? Setelah peristiwa itu berlaku pula di perkampungan Bani Quraidah ni masih lagi tak selesai. Okey, ceritanya dihantar pula waktu tu Sa'ad bin Mu'az. Okey, ni cerita Sa'ad bin Mu'az pula. Okey, Sa'ad bin Mu'az dipanggil. Pada waktu tu Nabi SAW tanya, siapa yang kita nak minta pandangan untuk selesaikan masalah berkaitan tentang Yahudi Bani Quraidah ini. Maka pada waktu itu mereka meminta, para sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau telah membuat keputusan terhadap Bani Qainuqa. Mereka adalah saudara kami Khazraj. Begitu juga Bani Quraidah, mereka adalah rakan kami. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Dan akhirnya Nabi SAW bertanya, apakah kalian redha bila ada yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian? Baiknya Nabi SAW, Nabi pilih di kalangan para sahabat, siapa yang korang nak buat keputusan? Nabi tak buat keputusan seorang diri. Bahkan konsep musyawarah, Nabi tanya, siapa yang kamu nak buat keputusan? Maka kata mereka, ya Rasulullah, serahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az pun, masalahnya Sa'ad bin Mu'az ni dia cedera parah. Ketika dalam peperangan Khandaq, Sa'ad bin Mu'az cedera parah. Maka bila mana mereka memilih untuk deal ini, dihantar pula Sa'ad bin Mu'az pergi bertemu dengan puak Bani Quraidah, dan dia tidak turut serta di dalam peperangan di perkampungan Bani Quraidah ni kerana dia terluka. Maka akhirnya Nabi SAW perintahkan dibawa Sa'ad bin Mu'az dengan seekor unta. Ketika dia sampai dekat Nabi SAW, Nabi pun terus bertanya. Zaman tu tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada handphone. Kalau tak, boleh terus call. Sa'ad, apa keputusan kau? Kami nak ambil keputusan kau ni.
Tapi kerana tak ada, mereka terpaksa bawa dia dalam keadaan cedera tadi tu, pergi ke perkampungan Bani Quraidah dengan menunggang unta, walaupun dia dalam keadaan yang cedera. Waktu ketika dia sampai, ditanya oleh Nabi SAW, okey, wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada rakan-rakanmu, kerana Rasulullah telah mengangkatmu sebagai orang yang memutuskan perkara, maka berbuat baiklah pada mereka. Pada waktu tersebut, geng-geng dia yang lain rasa kesian juga kepada Bani Quraidah ni. Akhirnya sampai kepada giliran Sa'ad bin Mu'az untuk mengeluarkan pandangan dia. Maka dia berkata, ini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan orang-orang yang suka mencela Allah dan mendengar perkataan Sa'ad. Dan akhirnya apa berlaku? Sa'ad ketika mana waktu tersebut dia berkata, sesungguhnya orang Yahudi telah pasrah. Dan apa keputusannya? Kata Sa'ad, ya. Dan keputusannya adalah, apa dia? Aku memutuskan bagi orang Yahudi yang lelaki harus dibunuh, para wanita dijadikan tawanan, harta benda dibahagikan dua. Maka Nabi SAW berkata dengan ucapan itu, dan inilah keputusan yang paling terbaik, keputusan berdasarkan keputusan Allah. Apa yang kau sebutkan itu, itulah keputusan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu bunuh perempuan dan kanak-kanak, perempuan dijadikan tawanan, harta benda dibahagikan kepada dua. Dan keputusan Sa'ad itu adalah keputusan yang bertepatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibunuh puak yang lelaki, maka yang perempuannya dijadikan sebagai tawanan, dan dibunuh mereka di satu tempat. Iaitu di satu tempat pada waktu tersebut, termasuk Huyai bin Akhtab, di antara pembelot yang pernah bunuh orang Islam pada waktu itu juga, dia juga dibunuh sebagai balasan qisas di atas kejahatan yang dia telah buat. Baik. Dan ada beberapa orang Bani Quraidah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, habis tu tak boleh ke nak selamatkan diri? Okey. Nak selamat dia macam mana cara dia? Dengan cara masuk Islam. So, ada beberapa orang Bani Quraidah yang masuk Islam pada malam hari setelah mereka menyerahkan harta benda dan keluarga mereka dilindungi. Setelah itu, urusan Bani Quraidah pun selesai. Dua orang yang soleh, Sa'ad bin Mu'az, perkenankan dan membuat kemah-kemah berdekatan Masjid Nabawi agar mudah baginya nak mengunjungi Nabi. So, apa berlaku? Sa'ad bin Mu'az, dia minta nak buat kemah dekat dengan Masjid Nabawi. Sebab dia rasa macam diri dia ni dah tak lama sangat dah nak hidup. Dia cedera parah waktu tu. Maka akhirnya diizinkan. Selesai dah urusan Bani Quraidah. Akhirnya berlakulah satu peristiwa yang lain. Ketika Nabi SAW sedang berada dengan para sahabat, datang seseorang yang mengatakan, Ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az telah meninggal dunia. Okey. Dia berperang, tapi akhirnya meninggal dunia di atas perbaringan disebabkan kecederaan yang beliau alami. Maka pada waktu itu kata Nabi SAW, Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Bergegar arasy Allah dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Bergegar arasy Allah dengan kematian Sa'ad. Kematian yang ditangisi langit dan bumi. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, kenapa soalannya? Ketika Sa'ad bin Mu'az mati, syahid, ketika dia meninggal dunia, maka bergegar arasy Allah. Kenapa bergegar? Siapa boleh sebut apa kehebatan yang dimiliki Sa'ad? Di antara salah satunya, sehingga menyebabkan ihtazza arsyur rahman, bergegar arasy Allah dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Maksud bergegar ini dengan ucapan, dengan doa, dengan sebutan oleh para makhluk malaikat yang berada di arasy pada waktu tersebut. Maka jawapannya adalah kerana dia telah melebihkan Allah dan Rasul berbanding dengan diri dia, sehingga dia sanggup ketepikan untuk tidak berkahwin dengan duit yang dia miliki, dan dia gunakan wang ringgitnya untuk digunakan untuk Islam pada waktu tersebut. Dia belikan kelengkapan perang daripada atas kepala sehinggalah sampai ke bawah kaki. Itulah Sa'ad bin Mu'az, seorang yang luar biasa. Masuk Islam ketika berusia 31 tahun. Maka dia mati syahid ketika berusia 36-37 tahun. Masih muda lagi. Umur dalam usia dalam sekitar 37 tahun ketika dia wafat. Hitam legam, bibir mulutnya tebal, kulitnya hitam, rambutnya kerinting.
tapi nilai di sisi Allah amat-amat luar biasa. Itulah dia Sa'ad bin Mu'az, kerana dia melebihkan Allah dan Rasul. Sahabat-sahabat rahimakumullah, insya-Allah nanti kita akan sambung topik selepas daripada ni insya-Allah pada minggu yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Poin apa yang kita dapat daripada sini adalah mereka adalah golongan yang hebat. Sebagaimana doa di awal tadi, ya Allah, jadikan kami orang yang mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Di antaranya mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Selain daripada kita ikut Nabi, kita juga ikut para sahabat dengan kesabaran mereka, kelebihan mereka dan kehebatan mereka. Baik, ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Datin Rahimah, Hijrah, Sulina Sulaiman, Muhammad Izwan, Sarimah, Hijrah, Siti Rovia dan semua sahabat-sahabat rahimakumullah, Makcik Maisum, Azizah Wahid, Khalid Maksab, Cik Nas, Kak Zanariah. Barakallahu fikum. Nomi wa iyaki, Pak Di, Cik Ya, Rosidah Jim, Siti Sapurah dan semua sahabat-sahabat rahmatullah. Assalamualaikum Haji Wakif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.